Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar pagi ni? Moga semua okeylah dapat sesuatu tak dalam minggu lepas? Semalam saya tak buat video sebab semalam saya pergi Kuantan. Sebenarnya apa yang saya kongsi minggu lepas, kalau dapat sesuatu alhamdulillah, kalau tak dapat kita cari lagi, kita gali lagi. Okey. Hari ini saya nak berkongsi resepi. Bukan resepi nasi ayam. Resepi yang saya melihat daripada pemerhatian saya. Resepi yang saya melihat, mendengar dan belajar dari orang-orang yang saya jumpa. Sebab biasanya cara saya berkawan ialah setiap hari saya melihat apa yang saya boleh belajar daripada seseorang itu. Kadang-kadang benda tu sikit je, tetapi ianya meninggalkan kesan kepada kita. Contoh, saya ada sahabat, nama dia Sabri Yunus. Kalau orang kenal lah, tapi saya rasa semua orang kenal. Dia ni pengarah filem, pengarah drama. Saya melihat, thank you. Ini gelas sudah habis, tambah order lagi. Betul. Nana. Okey, gelas ni habis. Banyak mana lagi tinggal? Ada sikit lagi, tambah order lagi. Okey, terima kasih Japan. Baik, nanti saya order. Tak apa. It's okay. Kadang-kadang itulah kerenah-kerenah yang membuatkan kita bahagia dengan beberapa orang staff. Sebab setiap staff ni dia ada karakter yang berbeza. Orang ini macam ini, orang ini macam ini, orang ini macam ini. Mereka adalah, kalau tanya saya, ialah kebahagiaan saya. Di sini kita ada berapa orang Aina? Lebih kurang 15 16 orang. Di restoran ini saja kita ada 16 orang, 15-16 orang. Di restoran Kajang kita ada 8 orang. Dan di Jengka kita ada 4 orang. Bolehlah. Okey, saya cerita dia terganggu kat mana tadi dengan belajar daripada orang. Okey, Sabri Yunus saya pernah melihat. Saya selalu dengan dia. Saya pernah melihat saya breakfast di Kelantan tau. Saya breakfast di Kelantan. Biasanya kita ada kerja-kerja lain tu. Kemudian satu hari tu sebab Sabri ni kalau orang jumpa dia orang suka ambil gambar tu. Kadang-kadang dia privacy dia tak ada. Orang ambil gambar beratur panjang. Kadang-kadang dia tengah makan pun orang datang. Tapi ada satu cerita. Kita tengah makan beberapa orang. Tiba-tiba ada seorang tegur. Dia pun okey nak ambil gambar. Kemudian ada orang kata sekejap tetapi apabila Sabri Yunus perasan yang orang itu adalah bekas cikgu dia dulu lama tau, Sabri terus bangun, terus bersalam. Kemudian cikgu tu kata, tak apa, duduk makan. Tapi Sabri tak duduk, tapi terus berdiri dan melayan gurunya. Bagaimana beradabnya seorang murid kepada gurunya. Sebab itu ilmu yang dipelajari itu berkat. Faham? Itulah sedikit sebanyak. Jadi apa yang saya nak bagi tahu ialah sebenarnya apa yang saya kongsi selama ini, kalau dia memberi manfaat kepada anda ataupun mungkin akan memberi manfaat kepada orang lain, share. Tolong share supaya ilmu dan apa yang saya ceritakan itu berkembang. Semua tak kena bayar. Saya tak charge apa-apa pun. Saya memberi percuma setiap pagi. Kenapa saya bagi setiap pagi? Kerana ia adalah motivasi kepada saya untuk saya hidup pada hari itu. Jadi dengan sedikit apa yang saya bagi itu, dia akan menjemput rezeki untuk saya. Saya rasa mungkin, amin, insya-Allah. Sebab 3 perkara yang perlu kita ingat apabila kita mati ialah pertama, doa anak yang soleh. Kedua, sedekah jariah kita. Dan ketiga, ilmu yang dipergunakan orang. Jadi share. Mungkin tak banyak sumbangan kita, tapi bila kita share, dia akan memberi sesuatu. Macam saya sebut tadi, anak yang soleh, saya tak nak ulas sebab tu panjang lebar. Sedekah jariah, bukan sedekah yang kita amalkan. Jadi sebenarnya bukan kita sedekah apabila kita rasa nak bersedekah, tetapi yang lebih penting ialah konsisten tu. Banyak mana, it's okay tu. Mungkin RM1, mungkin RM5, mungkin RM10, tapi konsisten. Dan ilmu yang dipelajari orang. Dan ini yang saya buat setiap pagi kalau saya ada ke lapangan, insya-Allah. Okey, tentang resepi tadi. Ini boleh digunakan kepada
usahawan berniaga restoran, tapi sebab saya lebih kepada fokus kepada restoran, boleh digunakan oleh peniaga-peniaga online. Tak kisahlah engkau orang berniaga apa pun, cuba praktikkan dan faham benda ni. Dan juga orang-orang yang berkerjaya dalam hidup kita pun kita boleh guna. Cakap banyak sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, buku ni buruk. Kadang-kadang apabila saya berjalan, saya menulis sikit untuk nota saya. Saya berkongsi 9 dulu. Tapi sebenarnya saya ada kalau boleh dekat sikit. Tulisan saya teruk, tak cantik. Saya tulis kat sini my perspektif untuk kejayaan. Jadi saya dah senaraikan ada lebih kurang 30 yang saya senaraikan perspektif kejayaan. Itu dari sudut saya. Berjaya tak berjaya, kita ni adalah apa yang kita rasa sebenarnya. Kalau kita rasa kita dah berjaya, okey. Ada setengah orang dah ada gudang besar, ada bangunan tinggi. Kalau orang tanya dia, Tuan dah berjaya ke belum? Saya belum berjaya. Kejayaan tu nak diukur macam mana? Cara nak diukur kejayaan? Hati kita. Sebab kadang-kadang tu kita kena ingat kan. Saya nak ambil satu contoh lah. Satu contoh pekerjaan. Saya tu bukan pekerjaan apa-apa pekerjaan pemotong pokok di tepi jalan. Potong pokok. Kita nampak, susahnya. Kena potong pokok lah apa-apa kan. Kita nampak susah, tetapi itu adalah kebahagiaan dia. Kita tak tahu kan. Mungkin juga orang yang sapu sampah. Dia ni tak berjaya semua. Kita kata dia tak berjaya. Tetapi mungkin itu adalah kebahagiaan kita. Sebab kena ingat tau. Kena ingat satu perkara. Dalam hidup kita ni, itu saya tegaskan sekali. Benda yang kita lihat, tuan-tuan, belum tentu betul. Dah tengok ni, tapi belum tentu betul. Apatah lagi benda yang kita dengar. Saya contohlah, tiba-tiba ada orang tu kena baling batu. Kena baling batu. Tiba-tiba orang tu lari berdarah. Kemudian orang yang baling batu tu keluar. Kita buat spektif kata-kata budak tu baling dia batu, tapi kita tidak tahu cerita sebenar. Jadi jangan buat andaian sebelum kita kenal pasti cerita yang sebenar. Sebab tu kita dengar ni, kita dengar yang ni, kita dengar yang ni, bahaya lah. Kita ambil dua-dua perspektif baru kita buat penilaian sendiri. Okey. Hari ni saya tidak mau cerita pasal my perspektif untuk kejayaan. Itu banyak lagi tajuk-tajuk lain. Saya ingin bercerita tentang resepi usahawan berjaya dan boleh diguna pakai pada yang lain. Apakah yang pertama? Yang pertama ialah kita komit. Komit dengan apa yang kita buat. Kita komit untuk berjaya. Kita komit untuk berjaya. Dan apa saja yang kita buat, kita kena konsisten. Dan mengambil masa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nombor 2, kita kena tahu untuk menilai peluang yang tiba-tiba ada di depan kita. Contoh, sebab tu kita kena berjimat, kena simpan duit. Sebab kita tidak tahu bilakah peluang itu akan sampai. Katalah peluang itu sampai pada hari ini, tiba-tiba kita tidak cukup duit. Kita nak pinjam orang lain tak cukup duit. Jadi kita tak akan terlepas peluang-peluang macam tu. Jadi kena bijak untuk menilai peluang. Nombor 3, kita ada impian besar. Kita boleh berimpian. Ada impian kecil, ada impian besar. Tapi kalau kita berimpian besar, dia akan jadi lebih besar. Sebab itu dalam apa yang saya cuba sampaikan di setiap pagi ini, ialah saya ingin berkongsi cara kita berfikir. Kalau tuan-tuan suka melihat video-video yang lain dalam market, semua banyak tau. Banyak sangat cikgu-cikgu, orang-orang yang berjaya. Jadi kita kutip semua ni. Mereka bercerita tentang pengalaman mereka. Cuma beza saya ialah saya dalam bidang restoran. Kemudian bidang restoran ni pula dia ada beberapa tahap. Daripada gerai, daripada restoran biasa macam saya ni, kemudian ada level lagi restoran 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang. Dia bergantunglah kepada kemahuan orang itu dan keupayaan orang itu untuk membina restoran sebesar mana dan semewah mana. Kalau kita mampu buat sekadar ini cukup. Tapi kalau kita mampu lebih besar, silakan. Sebab semakin besar
Bisnes semakin besar investment yang kita buat dalam bisnes itu, dia semakin besar risikonya. Kalau kita buka restoran bernilai 1 juta sekalipun, belum tentu kita akan dapat sale yang banyak. Belum tentu, tuan. Sebab untuk berjaya tu dia memerlukan banyak kaedah-kaedah yang kita kena buat untuk jadi. Dia ada proses yang sangat panjang yang kita akan cerita kemudian. Nombor 4, mental kena kuat. Mental kena kuat, kan? Kita kena tahan sakit. Kita kena melawan apa yang datang dalam hidup kita. Sebab tuan-tuan, dalam hidup kita, kan saya selalu pernah berkata, tidak ada orang yang akan tolong kita melainkan kita sendiri. Kemudian bisnes itu akan jadi atau gagal kerana kebodohan kita dan kepandaian kita sendiri. Tapi bila saya cakap macam tu, ada pula yang akan beranggapan, kau ni tak percaya kepada rezeki Allah ke? Bila kita nak cerita pasal benda tu, adalah pro and kontra. Bila saya kata gagal atau berjaya kerana kita kena yakin lah, kita kena faham lah sebelum kita ada pula penjelasan dia. Pertama, kita usaha, kedua kita buat, kita usaha, kita doa, kita tawakal. Sebab kena ingat bahawa apa yang berlaku dalam hidup kita kena percaya kepada rukun iman. Iman ini melibatkan hati, melibatkan keyakinan. Dalam qada dan qadar, pertama percaya kepada Tuhan, malaikat, rasul, kitab-kitab Allah, qada dan qadar, hari kiamat, semua tu kan. Rezeki semua dalam qada dan qadar. Jadi kita tak tahu kita akan mati di mana, bila ajal kita, apa rezeki kita, siapa yang akan usung kita. Jadi kita tidak tahu. Jadi tugas kita sebagai manusia yang berada di muka bumi ini melakukan yang terbaik apa yang kita boleh buat. Tuan-tuan, sebenarnya kita sekarang, saya berumur 50 tahun. Dunia dah berusia ribuan tahun. Zaman Nabi Muhammad 1400 tahun dulu. Sekarang baru tuan-tuan umur berapa? Tuan-tuan berada di sini. Selepas zaman Nabi ada banyak lagi kehidupan. Mereka inilah yang memberi pengajaran dan pelajaran kepada kita. Kita belajar dengan apa yang berlaku di sini. Sebab kita akan lenyap dan akan diganti oleh generasi yang seterusnya. Kita tidak tahu bila kiamat akan berlaku, bila ni dalam keadaan ekonomi sekarang, dalam ini macam-macam cerita yang akan membuatkan kita rasa macam down. Ini akan berlaku. Ya, benda tu telah diperkatakan 1400 tahun lagi, tapi adakah kita akan mengalaminya? Jadi apa yang kita kena buat? Tahu apa yang patut kita buat. Teruskan. Kalau anda usahawan, teruskan untuk berjaya ni. Teruskan dengan anda punya impian, teruskan. Tapi bersedialah. Sebab contoh pandemik COVID, kita tak tahu pun dia akan berlaku, dan hari ini dia dah berlaku. Dengan kaedah 2 tahun itu yang menyebabkan kita berada sekarang. Betul tak? Kita tak tahu masa depan. Jadi yang kelima, jangan putus asa. Nanti saya kupas lagi putus asa. Yang keenam, menggunakan duit orang lain. Tapi bila nak menggunakan duit orang lain? Tapi kalau untuk memulakan bisnes, menggunakan duit yang kita ada. Jangan sesekali menggunakan duit orang lain. Haram. Dia akan menyebabkan kehidupan kita porak-poranda. Memulakan bisnes, menggunakan apa yang kita ada. Wak imbang RM10 sekalipun, gunakan itu. Jangan nak pinjam gini ni kerana untuk menunjukkan kita ni bagus. Please, berhati-hati berbab tu. Nombor 7, kreatif. Proses kreatif. Macam mana kita nak berkreatif? Banyak lagi ya. Nombor 8, kita kena ada mentor. Kita belajar daripada kejayaan orang, kita belajar daripada kegagalan orang. Dia berjaya, kita tanya dia, apa yang berlaku macam mana nak buat? InsyaAllah ramai orang akan berkongsi kejayaan dan ramai juga akan berkongsi kegagalan.
Kata kalau kita tengok orang ada cerita, aku dulu ada 8 bangunan, hari ni aku sekian-sekian. Sebab hidup ini adalah putaran roda. Sekejap kita ada berada di bawah atas, sebab tu sekejap kita ada berada di bawah. Kita tidak tahu kehidupan kita macam mana. Tetapi kita kena buat yang terbaik dalam hidup kita. Dan ini kita sebut tadi, qada dan qada Allah. Okey? Nombor mentor dan nombor 9 tindakan. Inilah saya kata. Kalau saya bercerita setiap pagi, saya dah bagi tip-tip ini. Yang akan membezakan anda minggu lepas dengan minggu ini adalah tindakan. Itu biasa. Semua yang bercerita pasal bisnes semua akan sebut pasal tindakan. Apa yang kita buat. Dia akan perincikan lagi, perinci tindakan kita. Saya rasa insya-Allah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut daripada video saya yang pertama sampai yang video saya yang keberapa ni saya tak tahu, ambil sesuatu daripada itu dan buat dulu. Senarai dia sangat panjang. Saya rasa dah berpuluh-puluh senarai yang tu. Buat dulu. Buat satu saja dia akan nampak perubahan. Okey tuan-tuan? Sebab sebenarnya ini kita nak siap nak penutup. Minum air dulu. Tak tahu berapa minit Aina. Apa? 16 minit Aina. Suka betul bercakap. Ni kita akan kongsi layan dulu nah. Banyak lagi lah buku-buku yang saya nota, saya catat sendiri. Dan sebenarnya sikit kita nak 3 perkara apabila kita berniaga. Pertama, kita nak bebas masa. Itu biasa, semua orang nak bebas masa. Kalau kita berniaga je, kita boleh menentukan masa kita. Kalau kita bekerja dengan orang akan kata, okey, kerja kau waktu ni. Tapi kalau kita berniaga, kita boleh menentukan masa kita. Kenapa perlu pentingnya masa? Kerana saya meletakkan diri saya daripada dulu lagi, saya sangat susah tuan-tuan. Saya sangat susah. Saya rasa macam, ya Allah ya Tuhanku, janganlah engkau bagi kesusahan ketika aku susah. Itu saya dulu. Dan saya selalu berdoa. Saya kata, ya Allah, andainya sesuatu berlaku kepada keluarga-keluarga aku, di mana-mana atau sahabat-sahabat aku akan cuba menghadirkan diri di sana. Malam tadi tuan-tuan, Tuhan bagi apa yang saya nak. Sebab tu saya cukup malam tadi tuan-tuan. Semalam saya pergi ke Kuantan. Allahu Akbar. Pukul 4 lebih saya dapat berita jiran saya sebelah rumah saya yang saya membesar bersama mereka, dia adalah kawan baik kepada arwah mak saya. Saya dapat berita dia meninggal. Saya ada 3 orang kawan bersama saya lagi. Jadi saya kena selesaikan apa yang kita kena buat. Jadi saya doa, ya Allah Tuhanku, andainya aku sempat sampai aku nak berada dalam sekejap bersama mereka. Dan alhamdulillah saya selesaikan kerja saya. Saya bawa kereta. Saya telefon abang saya kata, dah ke bumi dah. Tapi baliklah, tak apalah. Saya sampai, masuk jam ke-15, saya nampak masjid tu penuh orang. Saya parking kereta, saya cakap kat kawan saya, okey, tunggu sekejap. Aku nak pergi tengok sekejap. Saya tak sempat, orang dah semayang jenazah. Saya tunggu dia di luar dan keranda dia masuk ke dalam van. Saya bersalam dengan anak-anak arwah. Sekurang-kurangnya saya sampai. Al-Fatihah kepada Cik Mak. Moga anak-anak ini sabar. Kita akan rasa kehilangan. Ini yang saya kata bebas masa yang kita boleh sampai. Nombor 2, kita bebas keuangan. Bebas keuangan ni bukan bermaksud kita kaya raya, tak. Bukan kena ada duit berjuta dalam bank baru kita akan rasa bebas keuangan, tak. Tetapi apabila kita ada duit, apabila kita memerlukan, kita tidak perlu pinjam mana-mana, kita tidak perlu minta mana-mana, mengemis di mana-mana. Andainya berlaku contoh, adik-adik kita sakitlah di mana-mana, kawan-kawan nak bayar tol, nak isi minyak, kita ada benda tu yang kita dapat gunakan dan balik kita cari lagi. Dan nombor 3 ialah merdeka. Merdeka ni adalah apabila kita bebas buat keputusan sendiri. Sebab tu ramai orang kata, Dim, tak nak ke berniaga di mall. No, saya tidak berminat berniaga di mall, gedung-gedung besar. Saya tak berminat. Sebab saya masih lagi kena menerima arahan orang lain. Kamu kena buka sampai sekian-sekian. Kamu tak boleh cuti raya. Kamu tak boleh ni. Sebab kita tidak merdeka dalam buat keputusan.
Adakah itu yang kita mau? Tak mau kan? Baik tuan-tuan. Agak panjang hari ini. Saya tak tahu kerana saya sedikit beremosi kerana saya kehilangan semalam. Semoga apa yang saya kongsi hari ini dapat berkuat. Assalamualaikum.